Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam siri yang ke-6 dari pembacaan hadis kitab Sahih Imam Muslim. Kita masih lagi berada pada mukaddimah Imam Muslim, mukaddimah Sahih beliau, yang mana pada pagi tadi kita telah mula masuk pada mukaddimah beliau. Kita akan baca daripada awal mukaddimah sekali lagi, yang mana kata Imam Muslim rahimahullah, amma ba'du فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك حممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة. أما بعد, sesudah memuji Allah dan berselawat, maka sesungguhnya kamu, iaitu anak muridnya. Siapa nama anak muridnya? Ahmad bin Salamah rahimahullah. Maka sesungguhnya kamu, semoga Allah merahmati kamu, bitaufiqi khaliqika zakarta, kamu telah menyebut dengan taufik pencipta kamu, annaka hamamta, bahawa sesungguhnya kamu berniat, berazam, bertekad, bil fasi, untuk mengkaji, menyelidiki, mencari, an ta'arruf jumlatil akhbar, berkenaan tentang pengetahuan jumlatil akhbar, sebahagian daripada hadis-hadis al-ma'thurah, yang telah dinukilkan an Rasulillah, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis berkenaan tentang apa? Yang pertama, hadis-hadis berkenaan fi sunanid dini wa ahkamih, berkenaan tentang hukum ahkam agama. Yang kedua, hadis-hadis berkenaan wa ma kana minha, ay minal akhbar, dan apa jua hadis-hadis daripada hadis-hadis fi sawabi wal iqab, berkenaan tentang kelebihan dan amaran, pahala dan juga siksaan. Maka berkenaan tentang apakah pahala melakukan amalan ini, apakah ancaman apabila meninggalkan sesuatu amalan ini. Begitu juga hadis-hadis berkenaan wat targhibi wat tarhib, berkenaan tentang galakan dan juga amaran. Wa ghairi zalika, dan selain daripada itu, min sunufil asya, daripada beberapa jenis yang lain. Maka fokus hadis yang ada dalam Sahih Muslim, yang pertama adalah hadis-hadis berkenaan tentang hukum ahkam. Daripada sebab itu kita nampak susunan kitab Sahih Muslim pun adalah kebanyakannya susunan fiqhiyah, permasalahan fiqh. Dan hadis-hadis yang dikumpulkan di sini adalah berkenaan tentang pahala dan juga amaran dan siksaan daripada sudut targhib dan tarhib. Lalu hadis-hadis ini, apakah fokusnya? Bil asani, dinukilkan dengan sanad-sanad, allati biha nukilat, sanad-sanad yang dengan hadis tersebut telah dinukilkannya. Maksudnya bukan sekadar hadis, nakkan juga sanad yang berkaitan tentang hadis tersebut. Wa tadawalaha ahlul ilmi fima bainahum, dan juga sanad-sanad yang telah dibincangkan. Tadawala bermaksud tabadala, tanaqala, yang telah dibincangkan, yang telah dibahaskan dengannya oleh para ulama di antara mereka. Maka fokus dalam Sahih Muslim adalah nakkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum ahkam, targhib tarhib, beserta dengan sanad-sanad yang telah diperbahaskan oleh para ulama. Maka maksudnya Imam Muslim bukanlah nak mencari hadis
yang sanad lain daripada yang lain, hadis sanad yang pada waktu itu rare contohnya, tidak. Ianya nakkan sanad, hadis-hadis beserta sanad yang telah dibahaskan, dibincangkan oleh para ulama hadis. Maka kata Imam Muslim, fa'aradta arsyadakallahu, maka hadis yang nak dibawakan pula adalah hadis yang tak berulang-ulang, hadis yang boleh dijadikan sebagai sandaran dalam pencarian, istinbat permasalahan. Lalu sebab itu kata Imam Muslim, fa'aradta, maka kamu wahai Ahmad bin Salamah berkehendak, arsyadakallah, semoga Allah membimbing kamu, an tuwaqqafa ala jumlatiha, agar kamu dapat mengetahui, waqif, mengetahui, dapat berpegang. Ianya juga memberi makna tamasuk, dapat mengetahui, dapat berpegang, ala jumlatiha, pada sejumlah hadis-hadis muallafah yang telah dikumpulkan, muhsah, dalam jumlah yang boleh dikira. Maksudnya tidaklah terlalu banyak, dan ianya dikumpulkan hadis tersebut mengikut tajuk, mengikut susunan, mengikut kesesuaian. Wasa'altani, dan kamu wahai Ahmad bin Salamah telah meminta kepadaku, an ulakhisaha, agar aku meringkaskannya, laka, untuk kamu, fit ta'lif, dalam penulisan, bila takrar, tanpa ada pengulangan, yakthur, yang terlalu banyak. Lalu sebab itu Imam Muslim punya fokus jelas. Dia nak tulis hadis yang bagaimana, dia nak tulis hadis tujuan dia apa, dan dia nak tulis hadis yang pada waktu itu tak nak berulang-ulang sanad dia, matan dia dan sebagainya. Maka kenapa tak nak berulang-ulang, dan kenapa pada waktu itu nak diringkaskan? Maksudnya satu bab tak adalah sampai 50-60 hadis, nak diringkaskan, walaupun pada waktu itu untuk satu bab tersebut. Fa inna dhalika, maka sesungguhnya perkara tersebut, za'amta, mengikut pandangan kamu. Za'amta juga boleh memberi maksud dakwaan kamu, ataupun kulta, kata-kata kamu. Maka tak nak berulang-ulang hadis tersebut kerana sesungguhnya itu mengikut dakwaan kamu. Mimma, adalah daripada perkara yang yashghaluka, akan menyibukkan kamu, amma lahu, daripada perkara yang untuknya qasatta, kamu telah berazam, minat tafahum, daripada pemahaman, fiha, berkenaan tentang sanad-sanad ini, wal istinbat, dan juga pencarian masalah, minha, daripada hadis dan juga sanad ini. Lalu kalaulah terlalu banyak berulang-ulang, maka pada waktu itu tujuan asal untuk memahami hadis dan juga untuk mengeluarkan daripada hukum daripada hadis akan terganggu. Istinbat bermaksud mengeluarkan hukum. Okey. Walilladzi sa'alta, dan untuk perkara yang kamu telah minta, akramakallah, semoga Allah memuliakan kamu, kata Imam Muslim kepada anak muridnya, hina raja'tu, ketika mana aku kembali, ila tadabburi, kepada pemahaman dan penghayatannya, wa ma ta'ulu ilaihi hal, dan apa jua keadaan yang kembali kepadanya, insya-Allah, dengan kehendak Allah. Maka bila aku teliti dan aku berulang kali pada waktu itu memerhatikan, maka sebenarnya ini adalah permintaan yang harapannya aqibatum mahmudah, pengakhiran yang terpuji, wa manfaatum mawjudah, dan manfaat yang tersedia ada. Maksudnya bagus cadangan ni, kumpulkan hadis yang sekian-sekian, tak nak berulang-ulang, beserta dengan sanad yang yang telah dibahaskan oleh para ulama. Maka bila Imam Muslim dia tengok balik permintaan anak murid dia, maka dia kata bagus cadangan ini, sebab ini berbeza daripada Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari berulang-ulang, cara penulisannya pun pada waktu itu berbeza. Maka sebab itu banyak orang suka dalam untuk mengkaji Sahih Muslim daripada sudut dalil yang tersusun, daripada sudut mudah nak mencari hadisnya, daripada sudut penyusunannya yang jelas. Maka banyak orang menjadikan Sahih Muslim sebagai tempat rujukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata Imam Muslim pada perenggan seterusnya,
apabila dia berazam untuk memulakan penulisan, dia tahu pada waktu itu adanya tajasyum, dia perlu menanggung kesukaran, pengorbanan dan susah payah. Sebab bukan mudah pada waktu itu nak mencari hadis. Kita tengok Imam Muslim daripada 300,000 nak tapis kepada 6 ke 7,000 sahaja hadis. Daripada 300,000, berapa banyak hadis yang dia buang. Bukan buang, maksudnya dia tak masukkan dalam kitab dia. Kalau kita tengok nak tulis, nak masukkan semua benda mudah, tetapi nak susun pada waktu itu, nak pilih, bukanlah benda yang mudah. Maka pada perenggan seterusnya, Imam Muslim menerangkan pada waktu itu cabaran yang bakal dilalui, namun beliau berpandangan pada waktu itu mengumpulkan hadis yang sahih walaupun sedikit adalah lebih mudah tugasnya daripada pada waktu itu nak merawat terlalu banyak hadis dan riwayat yang dah tersebar dalam ianya adalah hadis yang tak elok, hadis yang palsu dan sebagainya. Sebab itu kata Imam Tirmizi, wa zanantu hina sa'altani, yang tajassum tu dekat hujung, wa zanantu hina sa'altani allau uzima li alaih wa qudiya ilaihi tamamuh tajassum dhalik. Untuk kita mudah faham, wa zanantu, dan aku telah menyangka, aku telah berpandangan ketika mana engkau wahai Ahmad bin Salamah meminta kepadamu, allau uzimali, kalaulah aku dikurniakan tekad, wa qudiya li tamamuh, dan ditentukan untukku menghabiskannya, kalaulah aku berjaya menghabiskannya dengan tekad yang ada, maka apakah yang Imam Muslim akan jumpa? Tajassum dzalik, iaitu beliau perlu menanggung kesukaran dalam nak mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Bukanlah mudah, ianya bukanlah kerja semalaman. Kita tengok Imam Muslim pun mengambil masa 15 ke 16 tahun untuk menulis Sahih Muslim ini. Namun kenapa dia bersusah payah 15 tahun, 16 tahun? Zaman tersebut tulis buku bukan dapat royalti pun. Zaman dulu tulis buku bukan dapat keuntungan pun. Tapi kenapa dia susah payah pada waktu itu habiskan masa dia 15 tahun, 16 tahun menulis Sahih Muslim. Dan pada waktu itu beliau perlu pilih daripada 300,000 hadis hanya kepada 6,000, 7,000 hadis. Maka beliau sebut pada waktu itu, kana awwalu man yusibuhu naf'u dhalika iyaya khassatan qabla ghairi minan nas. Maka kenapa beliau sanggup pada waktu itu menanggung kesusahan at-tajassum fi dhalik? Kerana kana awwalu man, kerana adalah orang yang mula-mula, yusibuhu, akan memperolehi naf'u dhalika, manfaat daripada perkara tersebut, iyaya khassah, kata Imam Muslim, adalah diriku sendiri, qabla ghairi minan nas, sebelum manusia lain. Aku yang dapat faedah dulu, bagaimana cara nak menyusun, bagaimana cara nak tapis. Faedah akan kembali kepada aku dulu, kata Imam Muslim. Maka samalah juga kita nak belajar. Kenapa? Kalaulah kita nak belajar kerana orang lain, dah lama dah kita berhenti belajar. Kalaulah kita nak mengajar kerana orang lain, maka dah lama dah kita tak mengajar. Sebab kadang-kala bila kita nak mengajar, kadang-kala tidur pun terganggu, waktu rehat pun terganggu. Sebab contohnya nak mengulang kaji, nak mutalaah. Kadang-kala bila kita mengajar, kadang-kala waktu yang sepatutnya kita bersama dengan keluarga pun kita tak dapat bersama. Ada pengorbanan. Yang belajar ada pengorbanan, yang mengajar pun pada waktu itu ada pengorbanan. Tapi kenapa kita buat apa kita buat? Kerana kita yang dapat manfaat dulu. Kalaulah kita buat kerana orang lain, maka tak lama perkara itu akan berlaku. Okey. Kenapa pada waktu itu didapat manfaat? Li asbabin kathirah. Kerana terlalu banyak sebab. Yaqulu bi dzikri al-wasaf, terlalu panjang penyebutannya untuk ditulis. Al-wasaf maksudnya untuk disifatkan, untuk digambarkan. Terlalu panjang untuk sebutannya digambarkan dan disifatkan. Illa, ini antara sebahagian.
apakah manfaat yang beliau nampak dengan usaha beliau mengumpulkan hadis-hadis dengan tajuk yang tertentu, dengan sanad yang telah dibincang, dibahaskan oleh para ulama hadis dalam bentuk penulisan yang tersusun, illa kecuali anna jumlatan dhalik, sebahagian daripada manfaat tersebut adalah anna dhabtal qalil, melakukan dengan sebaik mungkin walaupun sedikit, min hadha sya'ni, daripada pengumpulan penulisan hadis-hadis ini, wa itqanah, dan melakukannya sesempurna mungkin. Pada waktu itu nak mencari hadis yang benar-benar sahih, hadis yang pada waktu itu benar-benar disepakati oleh para ulama, walaupun sedikit, walaupun tak banyak, daripada 300,000 hanya 6-7,000. Aisar, sebenarnya itu adalah lebih mudah, alal mar'i, ke atas manusia, min mu'alajatil kathir, daripada dia nak merawat sesuatu yang banyak daripada riwayat-riwayat tersebut. Maksudnya mengumpulkan hadis yang sahih yang sedikit itu adalah lebih mudah daripada kalau tak buat apa-apa, bila dah tersebar banyak hadis yang dhaif, hadis yang maudhu', hadis yang pada waktu itu tak diamalkan, nak merawat, nak bagi makluman, nak bagi teguran, maka itu adalah kerja yang lebih payah. Dan ini sebenarnya adalah satu kaedah mudah. Pada waktu itu melakukan sesuatu dengan sesempurna dan sebaik mungkin walaupun sedikit, sebenarnya itu lagi mudah daripada nak merawat sesuatu yang banyak. Sebab nak merawat ni susah. Macam tubuh badan kita lah, kalaulah kita nak menjaga dia sebenarnya lagi mudah daripada nak tunggu dia sakit, nak pergi makan ubat, operation, nak rawat. Tak senang sebenarnya. Apa dalam bahasa Inggeris dia? Prevention is better than cure. Nak mencegah lebih bagus daripada merawat. Dan itu yang Imam Tirmizi, Imam Muslim sebenarnya nak faham kepada kita, mencegah daripada tersebarnya hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang tak elok ini, dengan usaha kecil beliau kumpulkan hadis-hadis yang sahih dengan sebaik mungkin, dengan teliti, dengan itqan dan sebagainya. Itu lebih mudah daripada nanti bila dah tersebar hadis-hadis yang dhaif, maudhu', maka pada waktu itu nak merawatnya adalah susah. Okey, walaupun usaha pada waktu itu diberi lebih banyak dalam untuk merawat. Maka dalam bahasa mudahnya adalah prevention is better than cure. Macam mana nak menghalang? Dengan disusun hadis-hadis yang sahih yang boleh dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan umat Islam. Okey. Wala siyama, secara khususnya indaman bagi orang yang la tamyiza, tidak boleh la tamyiza indah, yang mana dia tidak boleh membeza, minal awam, daripada awam. Lagi-lagi untuk orang awam, dia pun tak tahu mana satu hadis yang sahih, mana satu hadis yang pada waktu itu tidak, mana satu hadis yang boleh diamalkan, mana satu hadis yang mansuh. Maka lagi-lagi untuk orang awam. Maka lagi-lagi zaman Imam Muslim tak banyak buku hadis, walaupun ada, tapi tak banyak seperti zaman kita. Maka zaman tersebut penulisan mengumpulkan hadis-hadis yang sahih adalah sangat-sangat penting menurut beliau. Illa kecuali bi an yuwaqifahu ala tamyiz, diberikan pengetahuan kepadanya untuk membezakan hadis yang elok dan juga hadis yang lemah, ghairuh, oleh orang lain. Kecuali lah kalau ada orang lain bimbing dia, oh hadis ni dhaif, ataupun hadis ini maudhu', hadis ini pada waktu itu mansukh. Maka kalaulah ada orang lain bantu dia, maka orang awam tersebut barulah tidak mempunyai sebarang kesukaran. Kata Imam Tirmizi, jelas ke jelas? Fa idza kana al-amru fi hadha kama wasafna, maka apabila situasi dan keadaan pada perkara ini adalah seperti yang kami sebutkan, fal qasdu, maka tujuan, minhu, daripada penyusunan, daripada penulisan hadis-hadis dan sanad ini, ila sahihil qalil,
untuk mengumpulkan hadis yang sahih walaupun sedikit, aula, itu lebih afdal, bihim, untuk orang awam, minas dia disaqim, daripada nak memperbanyakkan hadis-hadis yang pada waktu itu ada kecacatan pada riwayatnya. Jangan nak tunggu dah tersebar hadis yang ada kecacatan, baru pada waktu itu kita nak sibuk tegur, pada waktu itu nak sibuk ni. Tidak. Mengumpulkan hadis yang sahih walaupun sedikit, kata Imam Muslim, lebih baik daripada membiarkan hadis yang ada kecacatan pada waktu itu tersebar dengan banyak bagi orang awam. Wa innama yurja, dan hanya sahaja diharapkan, ba'dul manfa'ah, sebahagian daripada manfaat, fil istikthari min hadha sya'ni, dalam untuk memperbanyakkan pada perkara ini, wa jam'il mukarrarat, dan mengumpulkan hadis-hadis yang berulang daripadanya, li khassatin minan nas, untuk golongan yang khusus daripada kalangan manusia, mimman ruziqa fihi ba'du tayaqqus, daripada orang-orang yang telah dikurniakan padanya sebahagian daripada kesedaran, wal ma'rifah, pengetahuan, bi asbabih, dengan sebab-sebab, wa ilalih, dan kecacatan-kecacatan yang tersembunyi pada hadis. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah pada waktu itu sesuatu riwayat itu berulang-ulang dan pada waktu itu terlalu banyak, maka orang yang ada kesedaran dan ada pengetahuan, dia dapat manfaat, tak ada masalah, dia akan dapat manfaat. Namun pada waktu itu orang yang biasa macam kita, kadang-kala pada waktu itu dia tak dapat manfaat. Sebab itu Imam Muslim, dia bercadang, tujuan dia adalah dia tak nak hadis yang terlalu banyak untuk sesuatu tajuk. Walaupun kita dengar macam banyak, 6,000, 7,000, tapi berbanding dengan tajuk yang beliau susun, untuk setiap tajuk tak banyak pun hadis. Dan juga ianya tidaklah berulang-ulang. Walaupun tak dinafikan jumlah hadis yang banyak dan berulang-ulang, pasti ada sebahagian manfaat, terutama untuk orang yang ada pengetahuan ilmu hadis dan juga orang yang ada kesedaran ilmu hadis. Namun pada waktu itu beliau tidak melakukan begitu. Beliau tidak bawa hadis terlalu banyak dan tidak diulang-ulang pada waktu itu perkara tersebut, riwayat tersebut. Okey, kita nak baca jap pada syarah Imam Nawawi pada baris yang ke-2, 4, 6 daripada bawah, tentang apakah maksud illah. Kan kita nampak wa ilalih. Apakah maksud illah yang kita biasa dengar? Yang mana dalam definisi hadis yang sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya semua adalah thiqah dan adil serta mutkin daripada awal hingga akhir sanad, dan pada waktu itu saliman anis syuzudzi wal illah. Apakah maksud illah? Maka kita lihat kepada syarah Sahih Muslim. Wal illatu ibaratun, illah adalah gambaran, an makna, berkenaan tentang suatu perkara di dalam periwayatan hadis yang mana ianya khafi, tersembunyi. Kalau kita tengok sekali imbas, tak nampak apa-apa. Nampak hadis ni bagus, hadis ni elok, hadis ni betul, perawi dia semua ada, matan dia pun nampak elok, dia tersembunyi. Illah ianya adalah kecacatan yang tersembunyi. Yaqtadi du'fal hadis, dan kecacatan yang tersembunyi tadi menjadikan hadis tersebut dhaif dan lemah. Ma'anna zahirahu salamah minha, daripada sudut zahir hadis ni nampak sempurna, matan ada, sanad ada, perawi sahabat Nabi ada, guru yang mengajar ni pun ada, nampak elok, tetapi ianya adalah kecacatan yang tersembunyi. Wa takunul illatu taratan fil matan, kadangkala kecacatan tersembunyi ini ada pada matan, dan kadangkala kecacatan ini ada pada sanad. Ada pada sanad. Walaysal murad min hadzal ilm, dan bukanlah tujuan daripada ilmu hadis ini mujarradus sima', sekadar nak mendengar hadis, walal isma', ataupun nak memperdengarkan hadis, walal kitabah, ataupun sekadar nak menulis hadis, balil i'tina'u bi tahqiqih wal bahth an khafiyyi ma'anil mutun wal asani. Tetapi tujuan daripada ulumul hadis
adalah nak mengkaji pada waktu itu kecacatan-kecacatan yang kadangkala tersembunyi yang ada pada sanad dan matan. Dan inilah usaha yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para ulama hadis yang mereka sangat-sangat menjaga daripada sudut perawi, daripada sudut matan, daripada sudut banyak perkara. Semoga Allah membalas kebaikan mereka. Jelas ke jelas? Okey. Maka beliau kata walaupun ada manfaat, hadis yang banyak, hadis yang berulang-ulang, yahjimu, lihat kepada syarah Nawawi baris yang kedua, 4, 6, 8, 9 daripada bawah. Apakah maksud yahjimu? Yahjimu bermaksud yaqa'u alaiha, yablughu ilaiha, yanalu bughyatah minha. Maksudnya memperolehi, yanal, memperolehi. Maka walaupun orang-orang yang pada waktu itu dikurniakan kesedaran dan pengetahuan tentang illah dan juga sanad-sanad serta hadis, yahjimu, mereka akan memperolehi bima, daripada hadis-hadis yang seperti itu, yang mereka memperolehi bima uti, dengan apa yang mereka telah diberikan, min zalika, daripada kesedaran dan pengetahuan ilmu tersebut, alal faedah. Walaupun mereka dapat faedah, tak dinafikan. Lagi banyak hadis, orang yang pada waktu itu mahir dalam bidang ilmu hadis, lagi banyak faedah dia dapat. Berulang-ulang sanad yang pelbagai, lagi banyak faedah mereka dapat. Namun kata Imam Tirmizi, fil istiksari min jam'ih, dalam banyaknya pengumpulan hadis, fa amma awamun nas, adapun orang-orang awam seperti kita, alladzinahum, yang mana mereka, bi khilafi ma'anil khawas, yang mana mereka bertentangan, berbeza daripada kelebihan-kelebihan orang yang khawas, min ahli tayakus, daripada mereka yang memang ada kesedaran, wal ma'rifah, dan pengetahuan ilmu usulul hadis, fala ma'na lahum, maka tidak akan ada sebarang makna, sebarang faedah untuk mereka di dalam mencari hadis yang banyak, wa qad ajazu, dalam keadaan mereka tak mampu nak memahami hadis yang sedikit. Lalu sebab itu Imam Muslim dia tak nak bawa hadis yang banyak dan berulang-ulang. Sebab dia kata orang yang tak mahir, macam kita lah yang tak mahir dalam ilmu hadis ni, maka pada waktu itu kita hadis yang sedikit pun kita tak mampu nak faham apa-apa. Maka apa faedahnya pada waktu itu nak tulis hadis yang banyak? Bererti kalau kita nampak tujuan daripada Imam Muslim, dia tak nak jadikan kitabnya pada waktu itu hanya khas untuk golongan-golongan pengkaji sahaja, tetapi dia nakkan orang awam seperti kita pun dapat faedah walaupun tak banyak, seperti mana para ilmuwan yang pakar dalam hadis, tetapi kita juga dapat manfaat sedikit sebanyak. Jelas ke jelas? Apakah tujuan beliau tulis? Sebab itu beliau terangkan kenapa tak ada berulang-ulang hadis, kenapa tak ada sanad yang pelbagai di dalam periwayatan hadis. Kerana orang yang awam, kalaulah waqad ajazu an ma'rifatil qalil, yang sedikit pun mereka dah tak mampu nak ambil manfaat, apatah lagi pada waktu itu nak ambil manfaat daripada yang banyak. Seterusnya kata Imam Muslim, summa inna insyaallah mubtadi'una fi takhrij ma sa'alta wa ta'lifih ala syaritatin sawfa adhkuruha lak. Sekarang ini Imam Muslim nak menerangkan pada waktu itu 3 bahagian perawi yang ada dalam hadis, dan pada waktu itu beliau pilih yang 1 dan nombor 2, dan beliau tidak berikan perhatian kepada kelompok perawi yang ketiga. Kata Imam Muslim, kemudian sesungguhnya dengan kehendak Allah, mubtadi'una, kami akan memulakan dalam mengeluarkan apa yang kamu telah minta, wa ta'lifih, dan kami akan mula menyusun, ala syaritati, mengikut syarat-syarat yang bakal aku terangkan syarat-syarat tersebut kepada kamu. Wahuwa, dan syarat-syarat tersebut adalah anna na'midu, kami pada waktu itu akan mengambil, ila jumlati, kepada kebanyakan, ma usnida, hadis-hadis yang telah dinukilkan, minal akhbar, daripada hadis-hadis,
daripada Nabi SAW. Fanaqsimuha, maka kami akan bahagikannya ala thalathati aqsam, kepada 3 kumpulan hadis, wa thalathi tabaqat, dan 3 kategori hadis, daripada kalangan perawi-perawi, ala ghairi takrar, tanpa berulang-ulang hadis tersebut, illa an ya'ti, namun ada juga berulang. Waktu bila hadis tersebut akan berulang walaupun dah disebutkan, illa an ya'ti, kecuali jika hadis tersebut datang, kecuali jika datangnya tempat, la yustaghna, yang tidak dapat tidak, fihi, pada tempat tersebut, antazdadi hadisin, untuk mengulangi sesuatu hadis padanya, ziyadatan makna, bertujuan untuk penambahan makna. Kalaulah dengan berulang pada waktu itu boleh memahami makna yang baru, maka pada waktu itu beliau akan ulang. Au isnadun yaqa'u ila jambi isnad, ataupun sesuatu hadis itu akan diulangkan kerana daripada sudut ada kelebihan sanad, maka akan diulangkan. Li'illatin takunu hunaka, disebabkan sesuatu illah yang ada pada sanad tersebut. Li'annal ma'na zaid, kerana sesungguhnya sesuatu makna yang tambah, yang lebih, fil hadithil muhtaj, pada hadis yang diperlukan kepadanya, yakumu maqam hadisin tam, pada waktu itu kadangkala boleh mengambil tempat hadis yang sempurna. Apa maksud dia? Kata Imam Muslim, kadangkala, contohnya beliau bawa satu tajuk, dan untuk tajuk ni perlu bawa dalil daripada hadis. Cumanya untuk tajuk ini tak ada hadis yang sesuai kecuali hadis yang telah datang pada tajuk yang lain. Sebab kadang-kadang satu hadis boleh menjadi dalil untuk banyak tajuk. Sebab kadang-kadang sabdaan Nabi panjang, sebab Nabi punya ucapan adalah jami' mani'. Ungkapan Nabi pada waktu itu boleh menjadi manfaat untuk banyak perkara. Untuk banyak perkara. Maka kata Imam Muslim, kadang-kala ada hadis yang mana tak boleh dibawa sebahagian untuk nak menjadi dalil bagi sesuatu tajuk. Tak boleh. Dia kena bawa full keseluruhan hadis juga, yang mana dikira sebagai ulangan, sebab contoh hadis tu dah dibawa pada tajuk sebelum ni. Sebab itu beliau kata, kadang-kala makna penambahan yang ada pada sesuatu hadis yang diperlukan itu, ianya kadang-kala boleh mengambil tempat bagi hadis yang sempurna. Maksudnya tak payah bawa hadis yang sempurna, bawa pecahan hadis dah boleh faham. Tapi kadang-kala tak boleh. Maka mana-mana keadaan pecahan hadis mencukupi, maka Imam Muslim akan bawa begitu. Dan mana-mana keadaan pecahan hadis tak mencukupi, maka pada waktu itu beliau akan membawa ulangan akan hadis tersebut. Sebab itu disebut fala budda, maka tidak dapat tidak, min i'adatil hadis, daripada perlu mengulangi hadis tersebut, alladhi fihi, yang mana pada hadis tersebut, ma wasafna, ada apa yang kami sebutkan daripada penambahan makna tersebut. Maka dia perlu bawa ulangan keseluruhan hadis. Tapi ini jarang berlaku, selagi mana boleh membawa sebahagian hadis untuk mensabitkan sesuatu tajuk. Imam Muslim akan buat begitu. Dia tak macam Imam Bukhari. Imam Bukhari nanti kita belajar untuk bawakan dalil bagi satu tajuk. Kadang-kadang Imam Bukhari bawa hadis keseluruhan dia, sangat panjang keseluruhan dia. Tapi hadis yang panjang itu sekadar nak menjadi pada satu tajuk yang beliau bawa, tapi dia bawa keseluruhan hadis. Imam Muslim selagi boleh, dia nak bawa pecahan hadis sahaja. Kalaulah tidak dapat, maka barulah pada waktu itu beliau bawa keseluruhan hadis. Aw an nufassila dhalika al-ma'na min jumlatil hadis ala ikhtisari idza amkan. Sebab itu beliau kata idza amkan, apabila mungkin an nufassil, dia ada takdim takhir di situ. Idza amkan, apabila mungkin, an nufassil, maka kami akan menjelaskan dzalikal ma'na, apa makna tambahan yang kami perlukan tadi, min jumlatil hadis, daripada keseluruhan hadis, ala ikhtisari, secara ringkas.
Kalaulah mungkin, kami bawa keratan hadis sahaja. Kalaulah tak mungkin, maka kami akan bawa keseluruhan hadis. Jelas ke jelas? Apa yang beliau cuba nak maksudkan, cuma beliau mengguna bahasa yang tinggi, maka pada waktu itu dengan takdim dan takhir barulah kita faham apakah yang Imam Muslim cuba untuk sampaikan. Walakin tafsiluh rubbama asura min jumlatih. Akan tetapi kadangkala ringkasan hadis tersebut adalah sukar untuk memahami berbanding keseluruhan dia. So kadang-kadang bila kita bawa pecahan hadis, kita tak faham apa yang nak cuba disampaikan. Sebab hanya dengan keseluruhan hadis Nabi, kita boleh faham maksud sesuatu keratan hadis tersebut. Sebab itu beliau sebut, walakin tafsiluh, dan akan tetapi kadangkala keratan hadis, rubbama asura, kadangkala ianya adalah sukar, min jumlatih, daripada keseluruhan hadis yang dibawa. Fa'i'adatuhu, maka mengulangi hadis tersebut, bihai'atihi, dengan keseluruhan dengan keseluruhannya, idza daqa zalik, apabila menjadi sempit pemahaman, aslam adalah lebih selamat. Jadi kata Imam Muslim, walaupun beliau berjanji tak nak membawa takrar di dalam periwayatan hadis, tapi dia nakkan kita faham apabila adanya pengulangan hadis, kerana itulah yang terbaik daripada sudut makna, daripada sudut pemahaman, dan daripada sudut memudahkan untuk memahami sesuatu tajuk yang beliau bawa. Fa amma ma wajadna buddan min i'adati bijumlatih, maka adapun apa yang kami dapati, buddan, ada kemungkinan daripada sekadar mengulangi, bijumlatih, an ghairi hajatin minna ilaih, fala natawalla fi'lah, dengan pada waktu itu membawa sebahagian keratan sahaja, maka kami tidak akan membawa keseluruhannya, insya-Allah, dengan izin Allah Ta'ala. Maka ini adalah berkenaan tentang takrar, yang mana beliau tak nak membawa hadis yang berulang-ulang, tetapi kalaulah ada keperluan, maka beliau akan lakukan. Maka lihat kepada syarah Imam Nawawi pada baris yang ke-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 daripada bawah. Makna al-ikhtisar wa bayani jawazih. Adakah boleh menukilkan hadis dalam bentuk keratan-keratan, bukan keseluruhan hadis? Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, fahadhihi mas'alah ikhtalafa al-ulama'u fiha. Para ulama ada perbezaan pendapat. Wa hiya riwayatu ba'dil hadis, masalah ini dikenali sebagai masalah meriwayatkan sebahagian hadis. Faminhum man mana'ahu mutlaqan, ada yang melarangnya, binaan ala man'ir riwayah bil ma'na, wa mana'ahu ba'duhum wa injazatir riwayah bil ma'na, dan sebagainya. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baris bawah dia, wa jawwazahu jama'ah mutlaqah, dan sebahagian pada waktu itu menyebut boleh secara umum, boleh nak meriwayatkan hadis secara keratan. Wa nasabahu al-qadi Iyad ila Muslim, dan Imam Qadi Iyad menukilkan inilah pandangan Imam Muslim. Was-sahihu alladhi dhahaba ilayhi al-jamaahir wal muhakkikun min ashabil hadis wal fiqh wal usul at-tafsil. Tapi sebenarnya ada tafsil, ada penjelasan. وجواز ذلك من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا يختلف الدلالة بتركه سواء جوزنا الرواية بالمعنى أم لا. Maka kalaulah orang yang nak meriwayatkan hadis secara keratan-keratan, dengan cara dia buat begitu tidak merosakkan makna hadis, tidak membawa salah faham kepada makna hadis, dan dia pun pada waktu itu mengetahui akan apa yang dilakukan, maka tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab kadang-kala kalau kita ambil keratan hadis sahaja, kita boleh dapat makna yang berbeza, makna yang salah, makna yang boleh berlaku salah faham. Maka pentingnya untuk kalau ambil keratan-keratan hadis, tidak boleh ada kecacatan pada maksud dan pemahaman hadis tersebut dan sebagainya.
Sebab itu pada baris bawah tu, wa amma taqti'ul musannifin, dan apa yang dilakukan oleh para penulis kitab hadis dengan mereka bawakan keratan-keratan hadis fil abwab untuk menyokong sesuatu tajuk, fahuwa bil jawazi aula, maka itu adalah harus dan tidak ada masalah. Bal yab'ud tardul khilaf fi, maka ini adalah penerangan, kalaulah berkemungkinan untuk bawa keratan, beliau akan bawa. Tapi beliau kata membawa keseluruhan hadis buat kali yang beberapa kali pun takrar, itu adalah lebih selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Fa ammal qismul awwal, maka kita mula masuk kepada tiga-tiga kumpulan perawi yang Imam Muslim nak terangkan kepada kita. Ada tiga jenis kumpulan perawi yang ini kita sambung lepas isyak nanti insya-Allah, jika ada kekuatan. Daripada fa'amal qismul awal kita akan sambung nanti. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Kita masih lagi ada pada mukaddimah, yang mana selalu ni ambil masa sedikit dalam nak memahami mukaddimah. Mudah-mudahan insya-Allah.